Sebab tuan-tuan, missionary Kristian ni, oh dahsyat. Okey, depa menang kalimah Allah kita katakan. Tak, ni bukan bertikai, tapi mungkin kita boleh cakap kot tu, depa boleh cakap kita kata Allah yang kita faham bukan macam depa faham. Okeylah cakap tu. Tetapi bagaimana depa boleh exploit keputusan itu daripada perkataan itu digunakan di kitab-kitab, depa boleh jadikan mural. Tuan-tuan, tak kacau kita. Naik kereta lalu ke gereja, ada salib, ada Allah. Masa tu kita nak kata apa? Daripada keputusan itu kita takut sebab kreativiti mereka ni kita risau. Missionary turun ke kampung-kampung dan bawa banyak produk-produk yang bos-bos produk tu semua toke depa. Kita beli anak kita beli cekedi-cekedi dalam tu ada mainan kan. Dulu kalau dia depa boleh selit-salib kita marah. Kantoi lah selit-salib kan. Lah depa selit Allah. Tetapi depa buahlah hiasan-hiasan sikit apa gunakan nampak bagi kat arah depa juga. Kacau tuan-tuan. Orang kata ustaz, tetapi ulama dunia kita tak ada masalah. Betul, kita tak nafikan ulama dunia. Mana kita ada lawan ulama. Tetapi waktu itu berbeza. Di Arab mungkin kefahaman itu tidak jadi begini. Di Arab, orang Kristian Arab faham lama dah benda tu. Bahkan di Indonesia tuan buka Bible Indonesia memang Allah pun tulis. Tapi kita risau di tanah negeri kita, negara kita ni takut waktu itu tak begitu cara dia berjalan. Maksudnya mungkin di sana sesuai. Saya sendiri secara peribadi, kalau mereka menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada kebesaran Tuhan, bukan merujuk kepada Trinity, bukannya merujuk kepada Tuhan yang buat bumi, Tuhan yang buat langit, bagi saya is okay. Tetapi bila dia masuk kepada Trinity and so on semua tu, yang tu kita lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan yang muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kita punya pengajian Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, Nabi yang baru, iaitu Nabi Ishaq. Kita akan berbincang tentang Nabi Ishaq, insyaAllah. Baik, kita mulalah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Yang bermaksud, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap diri sendiri dengan nyata. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan dalam surah As-Saffat ayat 112 dan 113. Kata Allah, wa basyarnahu bi Ishaq. Allah Taala telah berikan berita gembira. Basyar, berita gembira. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang sabar. Berita gembira. Wa basyarnahu bi Ishaq, dan telah kami sampaikan berita gembira kepadanya. Wa basyarnahu. Hu di sini, dhamir hu di sini, dia ini merujuk kepada Nabi Ibrahim. Telah Allah Ta'ala sampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran Ishaq. Sebab apa disebut dengan berita gembira ini? Bahkan bukan kata dengan kelahiran Ishaq sebagai berita gembira. Wa basyarnahu Ishaq nabiyya. Bukan kata dia sekadar kelahiran Nabi Ishaq. Bahkan Nabi Ishaq ini dilahirkan dan diberi janji kenabian. Nabi Ishaq lahir ketika mana Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Nabi Ibrahim umur 100 tahun, Nabi Ishaq lahir. Iaitu 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail. Jadi kita clear, Nabi Ishaq younger than Nabi Ismail by 14 years old. Dia lebih muda 14 tahun daripada Nabi Ismail. Nabi Ishaq
muda 14 tahun daripada Nabi Ismail. Kerana setelah Nabi Ishaq, setelah 14 tahun Nabi Ismail lahirlah Nabi Ishaq pada ketika usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Jadi daripada ini sahaja kita dapat buat calculation, dapat buat kiraan. Ketika Nabi Ismail lahir, umur Nabi Ibrahim berapa? Kita tolak balik dalam je. 86. Daripada situ kita dapat. Baik. Okey. Ketika Nabi Ishaq lahir, Nabi Ibrahim umur 100 tahun. Abang dia Nabi Ismail umur 14 tahun. Sementara ibunya Sarah. Sarah. Sedangkan Sarah ni ibu hak mula. Bini hak pertama. Okay. Ketika lahir itu umur Sarah berapa? Umur Sarah 90 tahun. Cerita berita gembira ni disampaikan oleh siapa? Oleh malaikat ketika mana mereka on the way nak pergi azab kaum Nabi Lut tu. Yang kita cerita tu kan. Bila mana malaikat beritakan berita gembira kepada Nabi Ibrahim tu. Tentang kedatangan Ishaq tu. Kemudian, apa nama ni, bila Nabi Ibrahim tanya nak pergi mana lepas ni? Kata kami nak pergi azab kaum Nabi Lut. Masa tu isteri Nabi Ibrahim yang nama Sarah ni gelak. Dan Quran sebut gelak. Bukan gelak seronok, gelak orang kata puas hati kena dah puak-puak ni. Geram. Pasal selama ni depa duk suka jantina sama-sama jantina ni kan. Tak kenapa lah boleh habuan jadi tergelak. Tergelak tu pasal bukan kata kita seronok dengan kehancuran ni pun, tapi geram sangat perangai pun ni tergelak. Quran sebut dahikat. Dahikat min qawliha. Tergelak dengan kata-kata tu. Bukan tergelak tu seronok dia kena azab, tapi ambil hampa. Duk lawan Tuhan sangat. Pasal sama jantina. Kalau lain jantina ni kita boleh faham lah, kok sekali-sekala tertewas. Ni sama jantina ni. Tu yang sampai tahap tu. No? Baik. Baik. Maka kita sambung, no? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian atas diri Ishaq, dan di dalam perbahasan sebelumnya kami kemukakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya sabda Nabi dalam hadis Bukhari, kata Nabi, sesungguhnya orang mulia iaitu Yusuf putra Yaqub putra Ishaq putra Ibrahim. Kita pernah sebut dah hadis ni dulu. Nabi Yusuf antara orang yang paling bertuah kerana ayah dia ialah Rasul. Ayah dia ialah Rasul, Yusuf bin Yaqub. Tok Wan dia juga adalah Rasul sebab Yaqub bin Ishaq. Dan moyang dia juga adalah Rasul, iaitu Ishaq bin Ibrahim. So keturunan yang paling mulia, bukan paling mulia, orang yang paling beruntung di sudut keturunan ini Nabi Yusuf AS. Siapa kata ni? Bukan saya kata. Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik. Ahlul Kitab menyebutkan bahawa ketika Ishaq menikahi Rifqah binti Bitawabil, beliau berusia 40 tahun. Baik. Tabah kita sebelum habis itu, dalam Al-Quran tadi surah As-Saffat ayat 112 113 kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berkatkan wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Tuhan berkatkan Ibrahim dan Tuhan berkatkan Nabi Ishaq. Satu. Kemudian Tuhan sambung, Allah tambung dalam ayat seterusnya, wa min zurriyatihima, dan dalam kalangan zuriat mereka itu muhsinun wa zalimun li nafsih. Dalam kalangan zuriat Nabi Ishaq itu, Nabi Ibrahim bawa kepada Nabi Ishaq ke bawah itu, dalam kalangan mereka itu wa min zurriyatihima muhsinun. Satu, muhsin, orang yang hasan, yang baik, yang buat amal soleh. Wa zalimun li nafsih. Dan satu lagi golongan pula berpecah kepada orang yang menzalimi diri mereka. Dalam arti kata lain, sesat dan kufur. Dan ada yang dosa lah. Tapi pokoknya ayat Quran ini nak bagi tahu kita apa? Daripada jurai keturunan Nabi Ishaq itu akan berpecah, anak cucu dia nanti akan pergi kepada dua jenis manusia. Satu yang soleh, yang beriman. Satu yang menzalimi diri, iaitu yang terjerumus ke lembah kesesatan. Yang tu yang akan kita bincangkan whole tajuk ni nanti ni. Sebab Nabi Ibrahim bawa kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq nanti pecah dua kepada anak, iaitu Yaqub dan juga Aisyu. Aisyu ni bawa kepada keturunan Yahudi. Aisyu ni bawa kepada keturunan Rom, iaitu orang Kristian Rom, orang Eropah ni.
Yaqub bawa kepada Bani Israel. Ha. Dan memang hari ini kita dapat lihat dalam kalangan Bani Israel itu ada sebahagiannya yang elok. Sekarang lah, kalau dulu ramai yang elok, para rasul lagi. Tapi kalau kita bawa dimensi perbincangan ini kepada dunia hari ini, jelaslah kepada kita, orang-orang putih tu, keturunan Aisyu bin Ishaq bin Ibrahim. Keturunan Aisyu itu bawa kepada jurai orang-orang putih ni, orang-orang Rom ni. Keturunan yang Ishaq bawa kepada Yaqub bawa kepada Israel dan ke bawah. Baik. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi. Pecah dua, satu yang okey, satu yang ada masalah sikit. Sebab tu kita dapat tengok ada orang putih yang beriman, ada orang putih yang kufur, yang ikut ajaran Kristian dan sebagainya, yang sesat. Sesat ini, kenapa kita kata sesat? Quran sebut sesat. Orang Kristian ini disebut sebagai golongan yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Tuhan berkati mereka itu. An'amta alaihim. Him di situ, mereka di situ bermaksud orang Islam. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan golongan yang Tuhan marah, murkai. Ghadab, marah. Ghadaba. Tuhan marah. Siapa yang Tuhan marah? Kata tafsir, yang marah ini ialah Yahudi. Dan bukan ad-dhalin, dan bukan golongan orang sesat. Siapa orang sesat ini? Para mufassirin mengatakan Kristian. Tu tiga bangsa ni duduk dalam surah tu. Islam diredai, Yahudi dimurkai, dan Kristian dikatakan sesat. Kenapa sesat? Kerana mereka menganggap Nabi Isa anak Tuhan dan sebagainya. Ada satu dua daripada perkara mereka itu yang nampak lebih kurang sama macam kita, tetapi kesesatan mereka itu. Baik. Tuan-tuan, dan sebahagian mereka itu anak cucu bangsa Rom ini yang jadi soleh, yang jadi tu Imam Suhaib Web, terkenal di media sosial kan. Dan ramai lagi tokoh-tokoh orang putih yang terkenal, yang warok yang jadi bagus. Dan ada di dalam kalangan besar, dalam kalangan mereka yang jadi buah lah orang putih ni. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika mana Allah Subhanahu wa taala merakamkan kata-kata Nabi Isa kepada Hawariyun. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Nabi Isa tanya kepada para pengikut dia, man ansari ila Allah, siapa yang nak jadi penolong kepada agama Allah? Kata Hawariyun, nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarrat ta'ifah. Sebahagiannya beriman, sebahagiannya kufur. Fa'ayyadna allazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Dan Tuhan menangkan yang beriman itu atas yang kufur, yang sesat itu. Maka jelas oleh kita memang terpecah dua. Bukan nak kata kita orang Islam yang main ikut jurai Arab ni tak terpecah dua. Tapi obviously orang putih tu banyak nampak macam tu. Sebab tu Tuhan sebut siap-siap dah. Bukan nak kata orang Arab ni semua Islam, tidak. Di Arab itu ada Kristian dan sebagainya. Tetapi Kristian Arab begitulah. Macam orang duk pertikai kan. Orang Islam dah kata Tuhan tu Esa, tapi sedangkan Quran dah sebut nahnu. Nahnu tu kami, bermaksud banyaklah. Orang Kristian Arab tak pernah pertikai persoalan ni. Sebab apa? Sebab mereka faham nahu Arab. Mereka faham tata bahasa Arab. Nahnu dalam itu bukan di sudut adad, bukan di sudut pembilangan, tetapi di sudut li ta'zim. Dia isim li ta'zim, dia untuk membesarkan. Sebab tu kata kami. Bukan kami itu dalam erti kata menunjukkan banyak, tetapi menunjukkan besar. Nahnu. Sebab tu kalau di Arab, mak bapak cakap dengan anak pun kami, walau kata seorang. Bukan kata dia tu banyak, tapi dia tu besar. Azim. Besar. Kum, kita dah panggil orang Assalamualaikum. Kalau ikut maksud salah lah. Sebab kum tu kamu semua. Kalau kita jumpa dengan seorang, kalau betul-betul nak Assalamualaikum lah. Tapi kenapa kita kata kum juga? Sebab li ta'zim, untuk membesarkan dia. Sebab tu orang Kristian, kalau Arab dia tak petikai nahnu ni. Tapi orang Melayu, ada Kristian? Ada. Dia petikai kan. Itu menunjukkan kelemahan ilmu.
Sebab orang Kristian Arab pun tak pertikaian benda tu. Sekarang duk main dengan isu kalimah Allah, kalimah Allah pula. Nak kata tak berani pasal isu ni, isu keputusan mahkamah. Sekali dia jadi pasal kot benda. Tapi biarlah kementerian mana-mana diperfikir ambil lah. Kita mungkin benda tu kita boleh kata, kita boleh benda ni kalau berlaku juga kalau tidak ada kalau kementerian dalam negeri lah kot. Tak lawan semula. Katalah keputusan ni kekal. Pendakwah di Malaysia ni kena lipat kali ganda usaha. Kena mujahadah betul-betul ya. Bahasa nak lawan dengan pendakwah Kristian ni, tuan-tuan, kemah. Dia masuk ke hutan-hutan. Bukan kita puji bermasuk kita reda, tidak. Tetapi kemah. Yang tu kita kena kata kemah. Saya pernah masuk ke hutan-hutan ni belah-belah Borneo kan. Tuan-tuan, kita tengok macam naksah kan. Kita bagi dulu naksah surau kecil-kecil tu. Tengok dalam, salib. Masuk tak tinggal punya. Depa punya mata maaf sebut tuan-tuan, ini yang sebahagian daripada cerita-cerita saya dapat daripada kawan-kawan yang masuk ke hutan-hutan ni. Saya pernah masuk sekali dua tapi saya bukan aktif macam depa. Saya masuk sendiri kan. Yang saya dapat cerita daripada kawan-kawan yang aktif ni. Orang Islam, dia masuk ke hutan-hutan orang asli ni. Dia masuk, dia buat dakwah apa semua, dia keluar lah. Kemudian dia akan main pula kot, saya tak pastilah yang tu. Tapi ini bukan untuk generalize lah tuan-tuan. Ini cerita yang saya dengar, mungkin sebahagian macam tu. Mungkin sebahagian lebih baik. Okay? Bukan untuk generalize semua. Tetapi compare secara umumnya begitu. Kita masuk dan kita dakwah dan masuk Islam dan kita keluar. Sebahagian di antaranya dia akan selfie dan sebagainya lah. Tak apalah, itu hak mereka. Tetapi berbeza dengan Kristian. Yang saya duk faham, saya duk kaji, saya duk baca dan saya duk teliti ni. Missionary mereka masuk. Dan daripada kuasai hutan ataupun hulu tersebut. Ini bukan kata di Malaysia lah. Di seluruh dunia. Mereka tak tinggal. Tak tinggal terus. Mereka akan 6 bulan rotate. Ini yang saya dapat cerita daripada orang yang terlibat sendiri. Maknanya dia akan stay 6 bulan di situ. Sukarela. Gaji dibayar. Family dia di rumah pun dibagi elang. Tak payah fikir. Stay lah 6 bulan. Duduk dengan geng-geng sini. Ajak Kristian betul-betul cukup 6 bulan. Dia pulang. Baru pula mai sambung. Tuan-tuan, kita kena kerja keras. Dia bukan main one stop lah. Kan? Dia main dengan, tak tahu nak apa. Puji bukan puji mereka di sudut agama mereka tu. Di sudut usaha mereka tu. Maknanya kalaulah keputusan ini tidak dicabar, keputusan mahkamah sekarang ni, kita kena double, triplekan usaha kita. Setakat kita main kuliah, baca balik, saya rasa tak boleh. Kita kena keras lagi. Kita kena, tak tahulah, mungkin lepas ni kuliah setiap orang kena buat buku, kita buat latihan, bincang macam kelas terus lah. Seimpikan suasana macam tu. Kita tak boleh sekadar lepas ni kita main kuliah, baca cerita bagi balik. Lepas tu 10 tahun kita kuliah, kita tanya, umat kita dapat apa? Tak ada apa yang berlaku. Yang tu kita risau. Kita kena ada satu benchmark, satu KPI kita. Kita kena ada satu key indicator performance kita ni. Aku mengajak surau ni, by 1 tahun aku habis mengajak ni, at least apa yang benda baru penduduk Qaryah ni dapat. At least apa yang yang tu. Kita kena ada satu benda tu dah. Silat-silat kita kena usaha bagi setiap berceramah kuliah ni kena ada RPH. Balik tulis pula. Kata pula orang saya. Tapi kena usaha kepada benda tu dah. Kalau benda ni tak dicabar. Sebab tuan-tuan, missionary Kristian ni, dahsyat. Okey, mereka menang kalimah Allah kita katakan. Ni bukan bertikai, tapi mungkin kita boleh cakap kot tu. Mereka boleh cakap, kita kata Allah yang kita faham bukan macam mereka faham. Okeylah cakap tu. Tetapi bagaimana mereka boleh exploit keputusan itu, daripada perkataan itu digunakan di kitab-kitab, mereka boleh jadikan mural. Tuan-tuan, tak kacau kita. Naik kereta lalu ke gereja, ada salib, ada Allah. Masa tu kita nak kata apa? Daripada keputusan itu, kita takut. Sebab kreativiti mereka ni, kita risau. Missionary turun ke kampung-kampung dan berapa banyak produk-produk yang bos-bos produk tu semua toki mereka. Kita beli anak, kita beli cekedi-cekedi dalam tu ada mainan kan. Dulu kalau dia mereka boleh selit salib, kita marah. Kantoi lah selit salib kan. Lah mereka selit Allah. Tetapi mereka buahlah hiasan-hiasan sikit apa gunakan nampak bagi ke arah mereka juga. Kacau tuan-tuan. Orang kata ustaz, tetapi ulama dunia kita tak ada masalah. Betul, kita tak nafikan ulama dunia. Mana kita ada lawan ulama. Tetapi wakil itu berbeza. Di Arab mungkin kefahaman itu tidak jadi begini. Di Arab, orang Kristian Arab faham lama dah benda tu. Bahkan di Indonesia, tuan-tuan buka Bible Indonesia, memang Allah pun tulis. Tapi kita risau di tanah negara kita ni takut. Wakil itu tak begitu. Cara dia berjalan. Maksudnya, mungkin di sana sesuai.
Saya sendiri secara peribadi, kalau mereka menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada kebesaran Tuhan, bukan merujuk kepada Trinity, bukannya. Merujuk kepada Tuhan yang buat bumi, Tuhan yang buat langit. Bagi saya, it's okay. Tetapi bila dia masuk kepada Trinity and so on semua tu, yang tu kita lawan lah. Tapi tak apalah, ini keputusan undang-undang, mereka lawan lah sama-sama mereka. Sekali kita dikatakan mempertikaikan keputusan mahkamah, kena saman pula nanya. Kan? Law ni zaman-zaman tuan-tuan, jangan main. 10,000, 2,000. Kita mempersoalkan tentang kenapa parlimen tak boleh dibuka sebab darurat ni 100,000 saya dengar serta. Oh, sakan. Jadi tak berani kita apalah. Jadi kita tak ada duit. No? Zaman lah jangan main. Ezoh derah pun berapa ribu pula. Tak apalah ikut suka apalah. Apa nama ni. Kalau benda tu baik, baiklah. Kalau benda tu tak baik, mudah-mudahan adalah pengajaran untuk mereka nanti tu. No? Kita ni rakyat begitulah tuan-tuan. Teringat dulu apa zaman kecil, zaman saya duduk mengaji dulu, lecturer kami tua dah. Duduk marah, dia kata tu selalu etis politik sangatlah, tu selalu kata kat kerajaan sangatlah. Dia bukan sokong kerajaan, tapi dia kata kita ni timun, depa tu derian. Kita di atas abang kena, kita di bawah abang kena. Saya ingat ambil gelar. Ucapan orang tua-tua ni berbekas di hati. Kadang-kadang kita semangat, betul. Tetapi kok mana pun bila kita tidak ada cukup kekuatan, kacau lah kan. Apatah lagi bila kita tak tahulah politik zaman sekarang ni, kan? Jangan nampak betul-betul ikhlas ni rakyat ni. Yang di atas tu hak belah ni pun satgi dia dapat ada kuasa, dia pun lagu tu juga. Macam kata Hamka dalam buku dia kenang-kenanganku di Malaya, bukan, sorry. Buku dia saya tak ingat buku apa. Tapi dia katakan orang-orang politik yang berjuang untuk melawan dengan penjajah, bila penjajah dah berlalu, depa pula duduk di kerusi penjajah dan depa mengulang perangai penjajah tu. Begitu juga yang berlaku. Bila orang lawan dia, lawan dengan dasar dia tu. Selagi kawan ni menang, kawan ni naik duduk di kerusi dia, dia pula jadi macam tu. Kawan ni pula lawan balik. Saya tak tahulah. Kita sama, point saya adalah kita sama-sama rakyat ni, yang sama-sama mai surau, mai jemaah, mai semayang, mai sunuri apa kita ni, kita janganlah bergaduh teruk-teruk. Bergaduh sikit-sikit belah raya tu cukup lah. Tak payahlah sampai bawa kepada Facebook, media sosial, bertengkar, tak bercakap apa semua ni, tak payahlah tuan-tuan. Buang masa. Saat lagi dia lompat sana sini, kita penat. Kita ni warna apa pun kita bersaudara lah, kita baik. Rakyat, kita bersatulah. Nak berpisah sebentar masa musim kempen, pisahlah sat. Sat saja. Tu pun semayang sekali semua sekali. Tidak rugi tuan-tuan. Kita buang karen, buang masa. No? Gaduh pasal mereka. Baik, sambung balik. Yahudi pecah dua. Ataupun keturunan ini pecah dua. Baik. Ishak menikahi Rifqah binti Rebita Wabil ketika usia beliau 40 tahun. Okey. Nabi Ishak kahwin umur 40 tahun. Apa nama bini Nabi Ishak? Rifqah. Baik. Satu fakta menarik, ketika Nabi Ishak kahwin dengan Rifqah, Nabi Ibrahim masih hidup. Masih hidup. Ini dah disebut dalam ni. Ketika itu ayahnya Ibrahim masih hidup. So, kita kira lah tambah lagi 40 tahun, bermaksud umur Nabi Ibrahim tak tahu sampai berapa, tetapi yang kita pasti sampai 140 masih hidup lagi. Sebab masa 40 tahun Nabi Ishak kahwin, Nabi Ibrahim masih ada. Tapi hujungnya umur berapa, tak berani kata lagi. Mungkin kita akan jumpa lepas ni, mungkin kita tak jumpa. Tetapi setakat kita berani confirm berdasarkan kajian-kajian ulama Islam, 140 duduk dah lagi. Macam tu. Tu cara dia. Baik. Rifqah ialah seorang wanita yang mandul. Lalu Ishak berdoa kepada Allah hingga akhirnya menjadikan dia hamil. Darinya lahir dua orang anak lelaki. Dua orang anak lelaki. Yang pertama bernama Aisyu. Yang mana bahasa Arab disebut sebagai Al-Aish. Aish ni bahasa Arab ni maksudnya kehidupan. Hidup. Okey. Baik. Dia ialah nenek moyang bahasa Rom. Saya kata tadi tu. Baik. Yang kedua pula bernama Yaqub. Inilah Israel yang kepadanya Bani Israel dinasabkan kepadanya. Israel adalah nama lain bagi Nabi Yaqub. Isra dalam bahasa Arab Isra ni bahasa Hebrew, bahasa lama. Isra bahasa Arab dia bermaksud abdu. Bahasa Melayu bermaksud hamba. El tu Hebrew Ella. Ella ni Allah. Bahasa Arab Allah lah. Bahasa kita Allah lah. Hamba Allah. Israel, hamba Allah, Abdullah. Same things. Sebab tu ada perawi tak salah nama Israel. Ada perawi. Nama Israel.
Israel atas nama dan atas tubuh orang itu tidak berdosa. Bahkan mulia Nabi Yaqub. Bahkan keturunan Israel yang atas-atas ni hebat-hebat. Beramai dalam kalangan mereka menjadi para rasul. Yang problem dengan kita hari ini, negara Israel sekarang dan sebahagian orang Israel sekarang ni lah. Tetapi tuan-tuan, dalam Quran tuan-tuan baca, selalunya bila ayat yang Tuhan nak memberi kutukan dan kritikan, Tuhan akan menggunakan Yahudi. Tuhan marah ni, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Menyebutkan tentang kejahatan, plan yang jahat, orang yang jahat, kotor semua ni, Yahudi. Tetapi bila Tuhan nak mempersebutkan tentang keindahan, tentang kebaikan, tentang nikmat yang Tuhan beri, ada kalanya ataupun sering kalinya Tuhan gunakan Israel. Apa nama ni? Ya Bani Israel lazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum inni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat aku kepada kamu dan bagaimana aku mengangkat kamu sekalian alam ni. Tapi ayat itu pengertiannya itu telah mansuh oleh ayat kuntum khairu ummah. Ayat itu kepada kita. Yang paling mulia adalah bangsa orang Islam, khairu ummah. Ayat tak mansuh, tapi esen ayat itu. Sebab tu orang Israel marah sangat kat kita. Okey, pasal kedudukan umat yang termulia tu yang ada pada depa tu, inni faddaltukum alal alamin tu telah diambil oleh orang Islam, iaitu kuntum khairu ummah. Baik. Tetapi kalau bangsa Israel itu masuk Islam, mereka juga akan termasuk dalam khairu ummah ni sebenarnya. Tapi itulah resis, bangsa yang sangat resis. Terlalu resis. Mereka sampai memusuhi Tuhan kerana Tuhan tidak melahirkan Nabi akhir zaman dalam bangsa Israel. Kerana itu mereka inti sangat. Meskipun mereka mengakui kebenaran Rasulullah, tetapi mereka tak mau terima. Sebab mereka nak Nabi itu bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Tetapi bila Allah bagi Nabi bangsa Israel ramai, mereka pergi bunuh pula. Mereka bunuh Nabi Zakaria dan sebagainya kan. Bunuh pula Nabi Yahya. Lagu tu pula dah. Nabi Isa. Bila bagi Nabi bangsa mereka bunuh. Baik. Sambunglah. Ahlul Kitab menyatakan bahawa Nabi Isa lebih menyukai Aisyu daripada Yaqub kerana Aisyu merupakan anak yang pertama. Kepala kosa. Tempat dia berharap. Sedangkan Rifqah lebih menyayangi Yaqub kerana dia lebih kecil. Dua beradik ni. Bukan menyayangi, dia lebih kepada Nabi Isa rapat dengan abang sulung. Pasal senang nak harap. Yang mak rapat dengan adik itu biasa. Okey. Okay. Selanjutnya, kata para ahli nasab, para ahli sirah ni mengatakan, ketika Nabi Ishaq berumur tua dan pandangannya mula pudar, dia meminta makanan kepada putera yang Al-Aish ni, lalu dia suruh Ishaq menyuruh puteranya itu, Al-Aish pergi memburu. Itu kira cerita dia ringkas beginilah. Nabi Ishaq rajin harap ke Al-Aish suruh pergi buru binatang, balik masak, bagi dia makan dan sebagainya. Mak dia duk parti benda ni. Bini dia lah, Rifqah duk parti benda ni, nampak kesian kat Yaqub ni. Pok hang korang layan dia, duk layan nak sulung ya. Maka Aisyu, Rifqah iaitu mak, iaitu bini Nabi Ishaq, menyuruh putera kesayangannya iaitu Yaqub. Satu hari dia suruh Nabi Yaqub menyembelih 2 ekor kambing yang paling muda dan baik. Kambing milik dia. Di sini saja memberi pengajaran kepada kita, anak-anak muda remaja zaman itu masing-masing ada dia punya binatang ternak dia. Dia ada kambing dia ada unta dia ada itulah kibas dan sebagainya. Sama macam kisah Habil dan Qabil. Ada binatang sendiri, ada penternakan sendiri. Berbeza dengan hari ni, anak-anak kita bela juga, tetapi bela hamster. Yang tak boleh buat apa, dia seronok lah. Bukan kita nak menghina hamster tu, tidak. Tetapi yang tak mendatangkan hasil. Tu okey lagi lah, hamster kurang-kurang nyawa kan. Kurang-kurang kok boleh saham kat kita jaga dia. Ni hak lagi syok hak jaga mendatang dalam handset ni. Zaman saya dulu kami panggil Digimon ke apa benda duduk dalam tu. Main belok, mati teriak tuan-tuan. Mendatang dalam maya tu. Lah dia bela kucing. Lah anak-anak kita ni duduk dalam ni ada game apps ni yang kucing tu. Duk belalah bagi makan, bagi mandi, basuh berak apa ni. Menatang digital. Saya takut lagi 20 tahun benda ni tak bentung. Kita menikah pun dengan benda dalam ni. Bini kita duduk dalam ni. Maya. Nak menikah betul-betul mahal. Kita pun sembang, dia boleh sembang balik. Minta maaf sebut nak kasar sikit. Kita boleh buka baju dia ke apa ke, boleh tolak pergi, boleh iyak ke apa. Saya rasa benda tu tak mustahil tuan-tuan. Lagi 20 tahun tak bentung. Pasal sosial telah mati sekarang.
Nak menikah mahal dan susah. Tu yang nak menikah susah. Susah lah ni. Nah, esok bekat menikah dengan digital lah. Minta maaf tuan, kasar sikit tapi semua jantan tak apa kot. Dia boleh buat bunyi, hubungan intim tu dia boleh buat bunyi bagi seronok ke apa-apa. Esok, bini duduk dalam telefon dia. Perempuan akan cari yang sama. Rasa nak buat hubungan intim, nak seronok-seronok sikit, dia ada tekan ni, dia keluar video ke. Tekan ni, nak tukar baju dia ke, nak buh bedak di muka. Apa yang kita nak pada seorang isteri, nak main dengan dia, bergurau dengan dia, duduk dalam ni semua. Tekan ya. Oh tuan-tuan, kalut kita. Nah, sedangkan pernikahan ini adalah satu sunnah dan ibadah yang kita kena buat. Sebab kita nak memperamaikan umat Rasulullah. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti yang akan memperamaikan tentera Mahdi. Yang tu yang kita nak tu. Bukan sekadar perkahwinan yang kita nampak duduk seronok kot tu saja. Tetapi ibadah itu sebab kita nak memperamaikan lagi umat Rasulullah. Kalau anak cucu kita tu dalam kalangan kita tu yang lahir adalah para ulama nanti. Takkah kita membanggakan Nabi? Sebab tu kita nak nikah ni banyak-banyak sikit. No? Takut sebut benda ni. Ni menikah lah menikah. No? Baik, mudah-mudahan ni menikah. Baik. Tuan-tuan, maka Rifqah, ibu ni, isteri Nabi Ishaq ni suruh Nabi Yaakob kata, abah hang keluar tu, dia pergi cari binatang. Pak hang suruh. Ni saya terima bahasa utara ni, minta maaf. Lah ni, sebab contoh dah tuan, dalam ni sebut, Nabi Ishaq tak layan sangat Nabi Yaakob. Dia dah tua dah. Tuan-tuan minta maaf sebut sekali lagi. Orang tua-tua ni, sampai satu peringkat, kalau dia sayang, dia tunjuk. Dia tak sayang, dia tunjuk. Tuan-tuan setuju tak? Kami dulu di sekolah, ada satu orang tok guru. Dia bukan cikgu sekolah, dia tok guru luar yang mengajar di sekolah kami, mengajar Quran. Orang tua, dah 80 lebih dah. Mahir, ustaz, ulama lah. Mahir ilmu Quran lah. Dia sayang kat saya sikit lah, saya boleh baca sikit. Tapi dia terlalu tunjuk sampai saya jadi segan. Bila kami duduk mengaji dia asrama petang-petang tu, member saya ni dia baik sikit, skema sikit. Saya ni jenis buih sikit, pemimpin bola baru main mengaji. Kawan sini bagus lah dengan mengaji petang-petang pakai serban. Bagus lah. Tapi dia pun nak ambil lah perhatian tok guru ni. Dia pergi duduk dekat, pergi duduk sebelah. Tak apalah duduk sebelah tok guru ni. Lepas tu saya baby bola, mandi-mandi siap, nak main. Saya main tu dia kata, hai ambil duduk sana. Nazri, main sini. Nada tu bukan syarika, memang nada dia lagu tu. Ambil duduk sana. Nazri, main duduk tangan, duduk sebelah dia. Kita pun jadi malu kawan-kawan tu. Dia tunjuk sangat. Banyak kali saya jadi segan sampai kawan-kawan kata kat saya kan, hang tak apa dia sayang. Tapi orang tua-tua ni sampai satu tahap dia akan tunjuk. Satu hari tu kami tak bawa, dia suruh bawa satu buku tajwid, kami tak bawa. Dia marah. Dia tanya saya, Nazri tak bawa ke? Saya tak bawa. Nazri tak apa. Dia kata lagu tu. Saya punya segan tunjuk. Lepas tu bila sembang dengan kawan, jadi cikgu di sekolah ni jumpa anak murid sembang, dia kata betul Tok Wan kami ni. Cucu yang dia sayang, dia tunjuk sungguh dia sayang. Cucu yang dia tak sayang, dia bukan dia tak sayang, dia kurang sayang, dia tunjuk sungguh. Kadang-kadang seorang tu lah dia bawa naik motor, dia buat tu. Orang lain pun cucu kandung juga, tapi dia bukan dia tak sayang, tapi orang tua begitulah sifat dia. Jadi bila tuan-tuan faham macam tu, tuan-tuan tak rasa pelik cerita ni. Sebab Nabi Ishaq dah tua dah, mata dah tak nampak dah. Dia tunjuk sungguh sayang dia dekat Aisyah ni. Dekat Nabi Yaakob bukan dia tak sayang, dia sayang tapi dia tak tunjuk. Maknanya dia nak makan, dia suruh Aisyah. Dia nak merasa nak makan daging rusak, Aisyah pergi cari. Apa buat Aisyah? Yaakob ni terbiar. Tu cerita dia. Jadi bila kita faham konsep tu, kenapa saya cerita ni? Saya nak bagi kita tak salah faham. Oh, takkan Nabi pilih kasih. Bukan pilih kasih. Tetapi para Nabi itu tidak terlepas daripada sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Jadi kita faham. Kita faham. Sebab berapa banyak penulisan-penulisan barat yang menyebabkan orang Islam sendiri salah faham terhadap Islam. Ya. Saya bagi contoh. Zaman Orhan, setengah bagi Orhan. Orhan bin Uthman, iaitu anak pengasas Uthmaniyah. Dia Ertugrul Uthman, anak dia Orhan tu. Zaman Orhan tu, mereka ada buat satu dasar. Pergi ambil anak-anak orang Kristian duduk belah di istana. Latih baru masuk Islam, latih dan akhirnya jadi pejuang-pejuang Uthmani. Orang putih, mereka tulis, mereka dasar itu, dia ada satu perkataan, saya tak ingat nama dia. Dasar itu dasar yang sangat zalim. Pergi rampas anak Kristian, orang balik ke istana Uthmani dan bagi convert masuk Islam, kemudian latih. Cerita ni dalam filem sebut, dalam cerita Vlad Dracula apa dan tang tu lah kan. Baik. Tetapi bila kita baca sejarah versi rasmi, versi asal, versi asli, tidak begitu.
Yang orang Islam ambil anak orang Kristian itu, kalau nak ambil semua, tak ada orang Kristian lah ni. Tetapi yang diambil itu ialah anak-anak Kristian yang di kaki-kaki lima di tepi-tepi jalan yang mak ayah dia tinggal. Sebab zaman itu tamadun mereka runtuh sangat. Sampai tahap bila dah susah, anak dia lempak lah. Orang Islam ambil bela dan lalang bela bagi masuk Islam lah dakwah. Sampai di antara dalam kalangan mereka itu yang membesar jadi sampai orang hebat-hebat. Salah seorang di antaranya ialah abang kepada Vlad Dracula tu. Apa nama abang dia? Saya tak ingat. Vadu ke Radu ke? Radu kot nama abang dia. Dia Vlad. Abang dia tu Islam. Dan soleh. Salah seorangnya. No? Baik. Tapi itu bukan zaman Orhan. Itu zaman bawah Al-Fatih dah. Zaman Sultan Murad. Baik. Tetapi bagaimana cerita yang sebenar tu diperkalih sebab menampakkan macam Islam ni jahat. Sedangkan bukan begitu faktanya. Kisah macam ni jugalah. Bila kita baca sekali lalu orang faham, Nabi Ishaq ni kira pilih kasih ke? Nabi pun pilih kasih? Bukan. Tetapi orang tua-tua ni sampai satu tahap dia akan jadi begitu. Dia bila dia sayang, dia tunjuk. Yang seorang lagi bukan dia tak sayang, dia sayang. Tapi dia tunjuk sangat yang dia sayang tu. Begitulah. So, ibu dia sebagai isteri yang baik, mak yang baik ni, bunyi lori ke bunyi waktu isyak ni? Boleh sambung tuan-tuan? Boleh Ibu dia sebagai orang ibu yang baik ni, isteri yang baik, tak melawan suami, tetapi dia guna cara kelicikan. Dia kata kepada Nabi Yaakob, wahai Yaakob, abang hang dah keluar, pergi cari daging ke ayah hang. Hang pergi semelih kambing-kambing hang sedap-sedap sekali ni, masak sedap-sedap, pergi bagi ke ayah. Itu cerita dia. Maka Nabi Yaakob pun datanglah dengan membawa masakannya itu lebih awal daripada saudaranya. Bermaksud awal lagi. Abang dia tak beli lagi, Aisyah ni. Maka ibu Yaakob memakaikan Yaakob dengan pakaian saudaranya. Nampak? Ibu Nabi Yaakob Rifqah ni, dia pakai baju abang hang. Sebab Nabi Ishaq tak nampak. Ni bukan nak tipu ayah, bukan lah. Sekali kita akan tengok kesudahan dia cerita ni. Bagi pakai baju abang dia. Kemudian si ibu pula memasang kain dari kulit anak kambing kepada lengan Nabi Yaakob. Ada satu zaman tu dah ada kain yang benda-benda bulu kambing ni. Ambil tu, Rifqah ikat di lengan Nabi Yaakob. Siapa ni? Kain yang bulu kambing ni. Kerana sebenarnya badan Al-Aish banyak bulu. Sedangkan badan Yaakob tidak. Teringat banjir. Setengah orang memang badan banyak bulu. Lengan kita saya tak pernah ada. Banjir banyak. Tebal dia buat kapet. Tapi setengah orang tuan-tuan, dia tangan dia bulu banyak. Orang Rom begitu, saya tak tahu. Tuan-tuan sini ada orang mengaji di tempat orang putih. Dia banyak bulu kat tangan dia bawah. Jadi abang dah tangan dia bulu banyak. Nabi Yaakob korang. Jadi mak dia kata saat lagi takut besar duk suap ke ayah tu, ayah duk pegang-pegang tangan, tak ada bulu kan tu ya. Bulu tu tahu kata abang maka macam tu. Maka dia bagi pasang bulu lagu tu. Baik. Maka ketika Yaakob sampai di tempat Nabi Ishaq, dia mendekatkan makanan itu kepada ayahnya. Maka ayah dia bertanya, siapa kamu ini? Tengok Nabi Yaakob tak tipu. Nabi Yaakob kata, saya ni anak ayah. Dia tak kata saya ni Yaakob, saya ni Aisyah. Dia tak bohong. Saya anak ayah. Betul tak? Betul ya? Saya anak ayah ni. Benda ni panjang, tuan-tuan. Perbahasan tentang ni panjang sebenarnya. Kalau masuk hukum fiqh, dia akan pergi kepada orang mempersoalkan tentang bagaimana bohong ketika darurat. Sebagainya kan, ada orang terbit kata bohong sunat dan sebagainya. Dia bukan bohong sunat ni, dia bohong ketika darurat. Apa nama ni? Tetapi benda tu dia bukan boleh dipakaikan sewenang-wenang. Ada hadis yang khusus membincangkan tentang 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Ada hadis. Tetapi ulama menjelaskan perbohongan itu bukan kerana bohong. Salah satunya yang Nabi Ibrahim kata, bila kawan dia ajak dia keluar, pi raya tu kan di luar. Ibrahim kata, aku tak mau. Inni saqim. Aku sakit. Bukan sakit. Sebab memang Nabi Ibrahim tak sakit. Tetapi sakitnya dengan perangai apa ni. Nabi sambut beraya apa di luar. Tu bukan Tuhan, tu batu. Kan? Kemudian, yang orang kampung tanya tu, siapa yang pi pecah habis batu ni? Nabi Ibrahim kata apa? Yang buat itu, haza. Kabir, yang besar ni. Fa'alahu haza. Is'alhu. Ni yang buat ni, batu besar ni. Tanya dia. Bohong tak? Tapi ulama' dia bincang di sudut usul. Bagaimana? Okay. Sebab tu, dalam kaedah usul dia ada maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud ucapan itu dinilai atas niat pengucap itu. Bukan atas lafaz itu. Contoh. Orang kena pukul. Teruk ni. Lari main menyorok rumah kita. Ataupun macam tu lah. Lepas tu orang yang pemukul tu main ketuk pintu. Abang, ada orang main lari sini tak? Kita nak kata ada tak? Aku tak boleh muhur kan. Ada di belakang ni. Tak boleh lah.
Tapi kita tak boleh juga kata tu bohong sunat. Saya tak tahulah. Mungkin saya tak cukup ilmu lagi. Tapi sekadar yang saya faham, dia tak ada begitu. Tetapi niat kita itu untuk menyelamatkan dia. Sebab kalau kita sebebas-bebasnya mempergunakan perkataan bohong sunat itu, kita takut dalam generasi orang yang tak amanah hari ini, orang akan menggunakan ayat itu, menggunakan lesen itu untuk sewenang-wenangnya berbohong dan berdusta kepada siapa pun. Setuju tak? Dengan zaman sekarang, zaman orang tak amanah ni. Zaman dulu mungkin ya, para ulama ramai, para orang soleh ramai. Okay. Dulu ulama tertinggal jarum di Mekah pun, terguna jarum orang. Dah sampai ke Baghdad dah, patah balik di Mekah nak bagi jarum lah. Zaman dulu orang amanah. Dan zaman sekarang ni kita takut. Jadi semua pekat bohong, semua pekat kata sunat belakang. Kacau. Lepas itu kita tak boleh. Benar ni ada perbincangan dia yang memerlukan kita duduk kelas yang khusus, bincang khusus. Lagu tu. Dia tak boleh sewenang-wenangnya. Tidak orang akan mempergunakan benda tu. Sajak boleh kata saya bohong sunat ya. Saya memang lelaki pun. Saja saya bohong pasal saya nak lariskan perniagaan saya. Jam. Pasal tu ada benda-benda usul yang ulama simpan. Bukan sembunyikan ilmu. Kadang orang kata, mana boleh sembunyi ilmu? Bukan sembunyi ilmu. Tetapi benda ni dia akan jadi besar ni. Kalau dipakai oleh orang yang tak cukup maratib dia akan pakai sewenang-wenangnya. Kan? Kalau tuan-tuan mengaji usul tuan-tuan, dia ada bab tentang sumpah dan sebagainya tu. Tu yang dalil dia hadis Nabi tadi tu, hadis Nabi Ibrahim tu. Kisah ni sekali lah. Berat, dia berat tuan-tuan. Saya ingat masa saya mengaji dulu, Ustazah kami kata benda ni bukan boleh sewenang-wenangnya pakai. Sebab tu ahli usul ni sangat dihormati. Kecerdikan mereka itu, perbincangan mereka itu sangat dalam dan sebagainya. Okay. Hari ni yang jadi masalah kepada masyarakat ialah bila kita petik and pasang, plug and play, maka menyebabkan hari ni lagu menanjuk ada lah, senang amat lagu tu lah. Saya nak habis, pasal bunyi syak, nak habis cerita ni takut tak nak habis. Maka Nabi Ishaq pun makan. Dia pegang lengan apa dia makan. Kemudian bila lepas makan, yang sering Nabi Ishaq buat ialah apa? Dia akan mendoakan. Yang tu yang Rifqah nak sebenarnya. Rifqah paling nak agar suaminya ini, Rasul ini, doakan dekat anak ni. Tapi Yaakob sering terlepas benda tu sebab Nabi Ishaq rajin pilih abangnya. Itu niat isterinya. Okay. Maka Nabi Ishaq pun mendoakanlah dekat Nabi Yaakob ni. Agar diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan rezeki, dia dilimpahi anak yang ramai. Maka Nabi Yaakob pun berlalu. Elok Nabi Yaakob berlalu, lama lepas tu Aish pun balik. Seperti mana yang diperintahkan ayah dia awal tadi, dia pun masak apa semua, dia pergi ke ayah dia bawa hasil makanan. Maka ayah dia tanya, apakah ini? Maka jawab Aisyu, inilah makanan yang ayah inginkan. Maka jawab Nabi Ishaq, bukankah tadi engkau telah datang kepadaku membawa makanan ni? Maka kata Aisyu, demi Allah tidak. Maka Aisyu fahamlah bahawasanya adik dia perkena dia, adik dia potong dia. Di sini pun nampak tak apa elok dah. Sebab apa? Adik kandung, biar pergilah ayah kandung. Tapi kalau kita nak buka wacana kita ni secara lebih dalam, kita mungkin boleh fikir, ini adalah antara, kita bagi apa, jati bangsa Rom. Dia tak boleh orang lebih pada dia. Sebab tu dia ada satu istilah, white man burden. Kan? Dia rasa kok mana pun aku kena masuk campur, aku kena settle kes ni. Begitulah di Iraq, di Yaman, di mana dulu Kosovo dan sebagainya. Dia rasa dia yang kena turun. Tentu ingat Camp David dan sebagainya kan, 76 Camp David. 79 kan. Dan banyak-banyak perjanjian lain lah. Dan mereka bumi Melayu menyelesaikan masalah perbalahan. Tentu ingat di Perak dulu. Long Jaafar dan sebagainya, permasalahan Timur. Kemudian krisis di Kedah, di Perak, di mana tempat semua depa turun lah. Depa nak kena selesaikan lah, depa hantar residen seorang. Dulu di Brunei, Datuk Petinggi Ali dululah yang sampai dapat Sarawak kepada James Brooke tu 1841. Orang putih ni dia ada rasa orang lain tak boleh lebih, dia yang kena settle kes ni. Jadi bila adik dia pergi bagi makan ayah dia, di sudut moral dan di sudut akhlaknya is biasa. Okeylah ayah dia doa kat adik dia, bukan orang lain, tapi dia tak boleh. Sebab apa? Dia tahulah bahawasanya Yaakob telah mendahuluinya dan dia marah. Kemarahan pun bergelojak dalam dirinya. Bahkan dia berjanji dan bersumpah akan membunuh adiknya itu. Sampai tahu tu. Okey, kawan tu beri sup dulu ya. Oh tuan-tuan. Mungkinlah saya faham cara bodoh saya ni.
ulama susun cerita ni, ambil pada riwayat ni nak beritahu kat kita apa ni. Ini mungkin jati orang Rom ni kadang-kadang macam ni juga. Dia tak ada lebih, orang lebih pada dia. No? Walaupun ikut jaluran macam mana, dia tak mau. Sampai tahap nak bunuh. No? Biar dia seorang je. Biar pak dia doa kat dia seorang je. Kat hang dengan doa. Pada adik dia tu. Dia gamak buat. No? Baik. Setelah ibu mendengar ancaman Al-Aish kepada saudaranya. Ibu ni ibu dia juga. Mak kandung dia. Rifqah ni. Lantas ibunya terus memanggil Yakub dan menyuruhnya agar pergi menemui saudara ibunya iaitu Laban. Rifqah ni ada adik. Adik ke kakak saya tak pasti nama Laban. Dia kata apa nama Yakub, abang hang marah dah. Tapi dia bukan marah ni, dia tak post kat status WhatsApp. Dia nak bunuh hang mak dengar ni. Lah ni hampir mau mangah. Saya tambah kata mangah lah mak saudara lah. Mangah Laban. Laban ni duduk di mana? Di Haran. Haran sekarang ni di Syria. Pisat pi duduk rumah mangah hang sat. Bagi reda marah dia. Ni mak yang baik. Bila anak bergaduh, ambil seorang bagi reda buang. Ni kita pergi tribai dua-dua tuan-tuan, dua-dua geram kat kita. Ataupun kita pergi sokong salah satu pun tunjuk sangat pun tak kena juga. Salah seorang hak boleh reda, tarik pergi tepi sat, sembang lah kita apa sat. Reda sat. Itu ini ilmu nak ajak kita ni. Anak-anak bergaduh ni. Saya tak tahulah saya baru seorang. Tuan-tuan mungkin lagi pengalaman pada saya lah. Di sudut pengalaman. Tapi di sudut yang ni, diajar kita begitulah. Ambil seorang. Ambil seorang bagi tenang sat. Jangan biar mereka kelai. Dan jangan pergi sokong salah seorang masa tu juga. Walaupun kita tahu seorang ni betul. Yang ni saya belajar sungguh. Bidang saya memang psikologi kekeluargaan. Walaupun seorang ni betul, seorang ni salah. Kita jangan nak pergi sokong lala tu juga. Hang tak betul, abang hang tu betul. Jangan. Dia akan rasa sangat sakit hati. Walaupun hakikatnya dia tahu dia salah. Tapi dia rasa macam, this is not fair. Dia akan kata betul lah dalam hati dia. So dia akan lebih menjauhi. Esok dia jumpa kawan di luar. Lagi kacau. Sebab tu walaupun kita tahu siapa betul siapa salah, tarik salah seorang pergi majlis lain dulu. Majlis ni bermaksud situasi suasana lain dulu, sembang dulu. Kalau yang salah kita kata cara salah. Sabar. Macam tu. Yang betul kita kata cara betul. Baru dia akan tenang. Ini yang Rifqah buat, yang sirah ni ajak kita. Okey? Dia tak kata kepada Nabi Yakub, Yakub abang nak bunuh hang, biasa kerih kan lawan? Tak. Piduk mamak menekan dulu. Okey? Baik. Maka ibu saudaranya itu iaitu Laban yang tinggal di Haran. Ibunya menyuruh agar Yakub tetap tinggal bersama Laban. Sampailah emosi saudaranya iaitu Al-Aish menjadi reda. Okey? Lebih daripada itu, ibunya juga menyarankan agar Yakub menikahi dengan putera saudaranya tadi. Maka mak dia pesan kepada Nabi Yakub, mak pi rumah mak ngah hang sat di Laban tu, duduk dengan dia sat sampailah abang hang ni reda. Lepas tu hang tengok-tengoklah sama. Mak ngah hang tu ada anak dara 2 orang, elok-elok. Kenal-kenal hang kira bagi jadi buang lah. Lagu tu lah saya terjemah bahasa utara ni. Tapi dalam kitab sebut begitulah. Ibunya menyarankan agar Yakub menikahi salah seorang anak saudaranya iaitu sepupu Nabi Yakub jugalah. Anak kepada adik Rifqah, Laban. Maka Nabi Yakub pun pergi Laban ni tuan-tuan. Bertolak ke Laban ni tuan-tuan sampai dekat sebulan. Sampai bulan depan kita kena sambung blok ni. Cerita bulan depan lah. Pasal tahu nak pergi Laban dia sebulan. Bulan depan kita sambung apa berlaku di Laban. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan yang di Laban ni cerita dia menarik . Tuan-tuan kena main insyaAllah bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'ana wa la matba'una syaqi wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.